Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Dr. Nisa. Saya adalah Vika binti Muhammad Azmi, nombor metrik 2201-142. Pada pembentangan saya kali ini, saya akan membentangkan mengenai kes Ketua Pegawai Penguatkuasa Agama dan lain-lain melawan Maksud Ahmad dan lain-lain. Satu, kajian kes bidang kuasa Mahkamah Syariah dalam membicarakan orang yang kafir. Di dalam pembentangan saya kali ini, saya akan membahagikan pembentangan saya kepada beberapa bahagian. Yang pertama, bahagian pengenalan, di mana dalam bahagian ini saya akan memberikan sedikit pendahuluan pengenalan dan juga objektif tajuk pembentangan saya secara ringkas. Dan yang kedua, fakta kes. Seterusnya, isu yang terdapat di dalam kes kajian saya yang berkaitan dengan isu-isu pentadbiran sama ada di Mahkamah Tinggi dan juga di Mahkamah Rayuan. Kemudian penghakiman daripada kes ini daripada dua-dua Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan. Kemudian saya akan teruskan dengan ulasan kes dan akhir sekali adalah kesimpulan. Subtopik pertama, pengenalan. Objektif daripada kajian kes saya ini adalah untuk memerhati dan melihat kepada bidang kuasa Mahkamah Syariah untuk membicarakan dan juga mendakwa mereka yang telah difatwakan oleh sebagai kafir oleh Majlis Fatwa. Dan di dalam kes ini adalah yang telah diisytiharkan dan difatwakan sebagai kafir oleh Mufti Fatwa Selangor. Seterusnya, pengenalan dan pendahuluan. Kes ini merupakan kes yang berkaitan dengan dua rayuan yang berkaitan timbul daripada keputusan Mahkamah Tinggi Shah Alam. Rayuan 468 adalah rayuan oleh Kerajaan Negeri Selangor dan pihak berkuasa agama negeri terhadap keputusan substantif dalam permohonan semakan kehakiman di mana Mahkamah Tinggi membenarkan permohonan pemohon. Manakala rayuan 513 adalah rayuan balas oleh responden yang walaupun telah Mahkamah Tinggi membenarkan permohonan yang dipohon oleh mereka, pemohon masih tidak lagi bersetuju dengan keputusan Mahkamah Tinggi bahawa Mahkamah Syariah dan bukannya Mahkamah Magistri yang memiliki bidang kuasa untuk membicarakan kesalahan di bawah Seksyen 97 Subseksyen 2 Enactment Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor Enactment 2003. Di dalam kes ini juga sedikit sebanyak akan menyentuh kepada hak kebebasan beragama di Malaysia, iaitu merujuk kepada perkara 11 Perlembagaan Persekutuan dan juga akan merujuk kepada fatwa Mufti Negeri Selangor, iaitu fatwa yang telah dikeluarkan pada 24 September 1998 dan juga fatwa yang telah dikeluarkan pada 17 Ogos 2000 yang bila mana dua-dua fatwa ini adalah berkenaan dengan kedudukan dan posisi agama Ahmadiyah yang telah difatwakan sebagai kafir pada fatwa 1998 di Selangor. Fakta kes. Perayu dalam kes ini antaranya adalah Ketua Penguatkuasa Agama, Majlis Agama Islam Selangor, Jabatan Agama Islam Selangor dan selainnya. Manakala responden di dalam kes ini adalah pengikut dan penganut agama Ahmadiyah ataupun juga dikenali sebagai agama Qadiani. Fakta bagi kes ini adalah responden telah memindahkan tapak beragama mereka daripada Kampung Baru ke Kampung Nakhoda di Batu Cave, di mana responden ini telah menjalankan amalan keagamaan mereka, termasuklah solat di pekarangan markas mereka yang diberi nama Baitus Salam. Pada 24 April 2019, responden telah menerima sepucuk surat daripada Majlis Agama Islam Selangor MAIS yang menyatakan bahawa responden tidak boleh menggunakan Baitus Salam, iaitu tempat ibadat mereka, sebagai satu tempat ibadat ataupun untuk menunaikan solat tanpa persetujuan bertulis daripada MAIS. Ini telah dilakukan secara terang-terangan menurut Seksyen 97 Enactment Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor. Pada hari Jumaat 11 April 2014 dalam kira-kira jam 2 petang, pegawai-pegawai daripada Jabatan Agama Islam Selangor JAIS telah menyebu premis tersebut yang beralamat di nombor 16/2 Dolomite Park Avenue, Jalan Batu Cave, Selangor. Premis tersebut adalah premis yang digunakan secara peribadi oleh pemohon-pemohon untuk menunaikan solat mereka. Pegawai serbuan dalam kes ini telah dimaklumkan bahawa mereka yang hadir semuanya adalah anggota kumpulan agama Jamaah Muslim Ahmadiyah ataupun agama Qadiani. Berikutan daripada serbuan yang telah dilakukan, responden telah dimaklumkan bahawa mereka tidak memperoleh surat kebenaran bertulis untuk menggunakan premis tersebut untuk tujuan yang hanya boleh dibawa di masjid.
Kesemua 39 orang responden merangkumi 36 orang dewasa pengikut agama Qadiani atau agama Ahmadiyah dan 3 orang kanak-kanak iaitu anak kepada responden-responden yang hadir di premis telah ditangkap, ditahan dan diancam dengan pendakwaan di hadapan Mahkamah Syariah. Dan kemudiannya pemohon kedua iaitu Ketua Peguat Kuasa Agama telah mengeluarkan satu perjanjian dan bond ikatan iaitu Letters of Agreement and Bond kepada responden-responden yang memaksa mereka iaitu responden untuk hadir ke Mahkamah Syariah dan sekiranya mereka gagal untuk hadir, mereka akan dikenakan penalti kewangan. Isu di dalam kes ini. Okey, isu-isu di dalam yang timbul di dalam kes ini adalah melibatkan isu Undang-Undang Pentadbiran Malaysia sama ada di Mahkamah Tinggi maupun di Mahkamah Rayuan. Okey, isu pertama di Mahkamah Tinggi adalah sama ada Mahkamah Syariah dalam negeri Selangor tidak mempunyai bidang kuasa berkenaan dengan kesalahan di bawah Seksyen 97 Subsection 2 Enactment Pentadbiran Agama Islam Selangor 2003. Dan isu kedua di Mahkamah Tinggi adalah sama ada Mahkamah Syariah dalam negeri Selangor tidak mempunyai bidang kuasa terhadap ahli kumpulan agama Ahmadiyah Muslim Jamaat iaitu agama Qadiani termasuklah permohon-permohon. Manakala di Mahkamah Rayuan, isu pertamanya adalah siapakah orang yang menganuti agama Islam, who is a person professing the religion in Islam, dan seterusnya adalah mengenai isu pembuktian identiti agama. Seterusnya kita bergerak kepada bahagian penghakiman. Mahkamah Tinggi Shah Alam telah memutuskan untuk membenarkan permohonan dengan kos RM25,000. Merujuk kepada isu pertama di Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan telah mengesahkan keputusan Hakim Mahkamah Tinggi dengan isu yang pertama iaitu Seksyen 97 Subsection 2 ini adalah di dalam ruang lingkup ajaran agama Islam. Maka dengan membaca Seksyen 97 Subsection 2 ini bersama dengan frasa masjid atau tempat ibadat awam Islam di dalam perkara 1 dalam senarai 2 jadual yang ke-9 dapat disimpulkan bahawa Mahkamah Syariah sememangnya mempunyai bidang kuasa eksklusif untuk mendengar kesalahan di bawah seksyen tersebut. Bergerak kepada isu kedua di Mahkamah Tinggi. Isu kedua ini pula adalah isu yang lebih menekan dan merupakan tulang belakang bagi perbalahan ataupun contention antara pihak-pihak di dalam Rayuan 468. Hakim Mahkamah Tinggi dalam penghakimannya menjawab persoalan isu kedua secara afirmatif iaitu Mahkamah tidak mempunyai bidang kuasa terhadap responden atau mana-mana pengikut Ahmadiyah dengan merujuk kepada kesan perundangan kedua-dua fatwa yang telah dikeluarkan oleh Mufti Selangor. Hakim menyimpulkan bahawa kesannya adalah ia mengasingkan ajaran agama Ahmadiyah daripada masyarakat Islam. Kesannya adalah mereka tidak lagi diiktiraf sebagai seorang Muslim dan oleh itu Mahkamah Syariah tidak mempunyai bidang kuasa terhadap responden-responden. Melalui isu kedua ini jugalah Mahkamah Rayuan berhasil untuk mengeluarkan dua lagi isu pentadbiran yang telah saya sebutkan tadi. Okey, di Mahkamah Rayuan, isu pertamanya dijawab oleh Mahkamah dengan sekiranya seorang itu dilahirkan dan dibesarkan sebagai seorang Muslim, sama ada dia memilih untuk mengamalkan kepercayaannya atau tidak, dia di dalam undang-undang adalah seorang yang menganut agama Islam. A person who profess of Islamic religion. Sekiranya dia menukar agamanya dari Islam menjadi Ahmadiyah, ia adalah sama seperti dia berusaha untuk meninggalkan Islam untuk agama lain ataupun dalam arti kata lain murtad. Dia tidak boleh melakukannya kecuali dengan perintah Mahkamah Syariah sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang negeri yang berkenaan. Oleh itu, sebarang penolakan terhadap kepercayaan Islam berada di dalam bidang kuasa Mahkamah Syariah. Kes ini juga untuk penghakiman ini juga boleh merujuk kepada kes Lina Joy, Sulaiman Takrib dan Kerajaan Negeri Selangor dan juga kes Fatul Bari Mat Jahya dan Majlis Agama Negeri Islam 9. Dan isu yang kedua, Mahkamah Rayuan menyatakan, memperuntukkan dan menyatakan sekiranya responden atau salah seorang daripada responden dapat membawa bukti yang kukuh menyokong kes mereka yang mengatakan bahawa mereka adalah Ahmadiyah dan bukannya Islam lagi, maka Mahkamah Tinggi mempunyai budi bicara untuk memberikan mereka segala tuntutan yang mereka tuntut. The relief that they have been sought, untuk membatalkan dan melarang semua penyiasatan dan pendakwaan
mahkamah syariah terhadap mereka ataupun tuntutan selanjutnya yang berkaitan dengan berjayanya penguatkuasaan perintah itu. Dan kemudian kita teruskan kepada aplikasi ataupun perundangan ataupun analisis yang saya dapat daripada kes ini. Oleh yang demikian, kesan daripada fatwa-fatwa ini, iaitu fatwa yang telah dikeluarkan oleh Mufti Selangor, ajaran agama Ahmadiyah ini, pengikutnya dianggap terpisah dan berbeza dan telah terkeluar daripada agama Islam. Maka dalam kes ini, mahkamah menerima hujahan pemohon bahawa taifah asing seperti Ahmadiyah Muslim Jemaat, iaitu agama Qadiani juga dikenali, yang mempunyai kuasa undang-undang terhadap ahlinya mengisytiharkan mereka adalah bukan Islam dan hendaklah dilayan sebagai kumpulan agama yang berbeza dan mempunyai hak di bawah perkara 11 Perlembagaan Persekutuan. Dan setelah pengisytiharaan oleh Majlis Fatwa berikutan pengikut Ahmadiyah bukan lagi Islam, maka pihak berkuasa negeri tidak boleh menentukan cara pengikut Ahmadi menjalankan agama mereka ataupun menjalankan apa-apa upacara agama mereka seperti solat ataupun puasa mereka untuk menghadkan tempat yang mana mereka bersembahyang atau menjalankan upacara agama. Dan setelah itu juga, mahkamah menerima hujahan bahawa taifah Ahmadiyah telah mengisytiharkan bahawa mereka adalah bukan Islam. Maka Mahkamah Syariah tidak lagi mempunyai bidang kuasa terhadap orang yang bukan Islam selaras dengan Seksyen 2 Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah dan Seksyen 741 Dinakma Pentadbiran Undang-Undang Agama Islam. Dan melalui aplikasi perundangan ini jugalah kita merujuk kepada fatwa yang telah dikeluarkan bila mana taifah Ahmadiyah ini telah difatwakan sebagai kafir, murtad dan perlu kepada pengucapan kalimah syahadah untuk mereka bertaubat. Kesimpulannya daripada kes ini adalah penting untuk mahkamah di dalam mahkamah yang menghadapi kes seperti ini pada masa hadapan melihat kepada tafsiran dan siapakah yang menganut Islam itu terlebih dahulu. Who are the person who profess the religion of Islam. Kerana selain daripada Islam itu adalah satu agama, selain daripada Islam itu adalah agama, ia juga bertindak sebagai satu label dari sudut perundangan Islam untuk menentukan bidang kuasa mahkamah syariah. Kerana mahkamah syariah seperti yang kita tahu dan seperti yang telah diperuntukkan di dalam Perlembagaan Persekutuan, mahkamah syariah hanya mempunyai bidang kuasa ke atas orang Islam sahaja. Sekiranya mahkamah berjaya untuk membuat tafsiran siapakah mereka yang menganut agama Islam itu, maka adalah lebih mudah sekiranya untuk mereka tahu sama ada mahkamah syariah mempunyai bidang kuasa ke tidak ke atas orang itu, terutamanya orang-orang kafir. Dan fokus kepada kes kajian saya agama Ahmadiyah, kerana sekiranya mereka adalah dilahirkan sebagai seorang Muslim, sebagai orang yang beragama Islam dan menjalankan kehidupan mereka sebagai seorang Islam, tapi kemudian mereka menukar agamanya ataupun mereka menganut agama Ahmadiyah, maka mereka boleh dihukum di bawah mahkamah syariah. Mungkin boleh dihukum di bawah kesalahan murtad. Akan tetapi jika sekiranya mereka dilahirkan sebagai penganut Ahmadiyah dan telah dibesarkan sebagai penganut agama Ahmadiyah dan telah menerapkan agama Ahmadiyah dalam hidup mereka sejak daripada mereka kecil lagi, maka mahkamah syariah tidak mempunyai bidang kuasa terhadap mereka kerana mereka telah diisytiharkan kafir. Dan perkara ini adalah merujuk juga kepada fatwa yang telah dikeluarkan oleh Mufti Selangor. Sekiranya penukaran agama seseorang itu berlaku sebelum keluarnya fatwa, maka mahkamah syariah tidak mempunyai bidang kuasa bagi pendapat saya, manakala jika penukaran agama contohnya seperti mereka memasuki agama Ahmadiyah dan keluar daripada Islam selepas tarikh datang fatwa itu, maka mahkamah syariah mempunyai bidang kuasa eksklusif untuk mengambil tindakan dan mendakwa mereka yang keluar daripada Islam ni ataupun mereka yang mereka yang kafir ini.
Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.